pada mulanya saya ingin bercerita dengan anda semua mengenai satu suasana politik negara kita, mengenai bersih. Namun saya fikir kembali apabila saya ternampak seorang warga emas yang jalan terdengkot-dengkot kerana kesakitan, akhirnya saya mengubah tajuk pidato saya pada hari ini. Saya akan tunjukkan kepada anda sebenarnya apakah pengalaman saya yang boleh anda jadikan iktibar untuk kita sama-sama renungkan apakah tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Pidato saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah mengenai pengalaman saya sepetang bersama seorang warga emas. Baik, sebelum itu saya ucapkan selamat malam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang warga Islam, dan juga selamat malam Sandy dan juga rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Baik, saya teruskan pada sesi penceritaan saya. Semua pasti percaya bahawa kita pasti akan menyayangi ibu kita. Namun saya berani untuk katakan kepada anda seisi dewan bahawa sekarang ibu tiada nilai di mata anak-anak muda. Kenapa? Ini akan jadi satu persoalan yang besar. Tapi saya akan menjawab setiap persoalan yang ada untuk kita sama-sama jadikan iktibar. Kejadian ini berlaku pada tahun 2007 November, sekitar ketika saya masih lagi melanjutkan pelajaran di UiTM Melaka. Warga emas ini, saya terangkan kepada anda, hanyalah bekerja sebagai pembersih, yakni cleaner, dengan izin. Kerja beliau daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang hanyalah untuk membersih pada setiap blok dengan sisa-sisa kotoran yang ada, yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar UiTM Melaka. Namun pada satu hari saya terlihat beliau menangis di tepi padang. Saya tanyakan kepada beliau, "Makcik, kenapa makcik menangis?" Beliau dengan mudah tiada apa nak, tapi sebenarnya rindu kepada anaknya. Saya tanya, "Anak makcik kat mana sekarang?" "Anak makcik baru saja menghabiskan pengajian di sebuah universiti di India yang menuntut dalam PhD, Doktor Falsafah dalam bidang kedoktoran." Saya kata, wow, bangga. Saya cukup bangga kerana anak seorang cleaner akhirnya mampu untuk melahirkan seorang ataupun generasi yang berpangkat Doktor Falsafah berkelulusan daripada India. Kita pasti akan bangga. Namun titik persoalannya kenapa? Kenapa air mata ibu ini mengalir? Saya bagi tahu. Apabila saya tanya kenapa mengalir, kenapa tidak jumpa kepada anak? Rupa-rupanya 2 hari sebelum beliau bekerja, memang beliau mengambil cuti. Saya tanya, kenapa? Adalah untuk berjumpa anak beliau di Kuala Lumpur. Anak beliau sudah pun bekerja di sebuah hospital swasta. Saya tidak tahulah di mana. Jadi saya tanya, kenapa cik menangis? Dia tanya, saya terlalu rindukan anak saya. Dan kalau boleh, saya tak nak anak saya lahir kat dunia ini. Timbul satu persoalan, kenapa anak yang sudah pun mempunyai PhD ini tidak pula direstui oleh ibunya untuk lahir ke dunia ini? Saya tanya, apa masalahnya cik? Rupa-rupanya beliau mula untuk bercerita, berkongsi sedikit pengalaman. Beliau kata, kalaulah di saat aku mengandungkan anak aku ini, kalau aku tahulah PhD ini tidak membawa sebara makna, nescaya aku tidak akan restu untuk dilahir ke dunia. Saya kata, kenapa? Sebab dia kata, kerana ada PhD inilah akhirnya ibu ini tertinggal seorang di kampung. Saya tanya, tidak mengapa, mungkin sibuk. Beliau katakan begini, adakah anda semua mampu untuk pergi ke Kuala Lumpur dan akhirnya anda ditinggalkan, tidak langsung diangkat, tidak langsung diambil oleh anak beliau? Di manakah nilai titik moralnya seorang anak yang telah bertungkus lumus seorang ibu itu untuk melanjutkan pelajaran anaknya sehingga ke India? Anda kena faham, hari ini kalaulah kerja seorang cleaner ini, berapa gajinya? Hanya 900, tidak termasuk dengan OT. Maksudnya kerja tambahan, tidak termasuk. 900 cukup kecil untuk membiayai pengajaran anak beliau yang ada di India. Baik, kenapa saya katakan pada hari ini nilainya seorang cukup rendah?
Anda tahu apa yang membuatkan saya terkejut? Sebenarnya ibu ini sedang mengalami kesakitan. Di mana? Di paha kirinya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian melihat apakah yang berlaku pada kaki kirinya, sebenarnya ada satu luka yang cukup besar. Cukup besar. Sehingga kan beliau mengelak, menunjukkan kepada saya. Anda tahu apa yang saya nampak? Saya nampak ulat sampah bersama dengan nanah. Tidak mampu rupanya seorang ibu ini untuk pergi ke klinik, sedangkan anaknya juga seorang doktor. Di mana nilai seorang doktor itu di pandangan mata ibunya? Tiada. Saya berani jamin, di mana-mana agama pun dalam dunia ini pasti akan menetapkan bahawa ibu adalah manusia yang paling penting, yang paling perlu kita junjung, dan yang paling utama dalam hidup kita. Saya yakin anda sendiri pasti akan bersetuju dengan saya kalau saya katakan siapakah manusia yang paling penting selain daripada suami anda, daripada isteri anda. Anda pasti akan menjawab, tidak akan ada yang paling penting melahirkan manusia yang bertarung nyawa hanya untuk melahirkan kita. Bagaimana hari ini orang yang sudah belajar jauh di India akhirnya lupa kepada ibunya hanya kerana mungkin malu ibunya bekerja sebagai klinik. Saya cukup tersentuh, saya cukup bersyukur. Kerana apa? Walaupun saya baru hanya ada diploma komunikasi media, tapi saya masih lagi mengingati ibu saya. Saya masih lagi mampu untuk mensyukuri, mendoakan ibu kita. Tapi bagaimana dengan situasi apabila seorang ibu itu yang akhirnya mengatakan tidak restu bahawa anak dia dilahirkan ke dunia? Saya tidak tahulah apa hukumnya. Namun daripada segi logik akal, saya berani jamin anda semua bersetuju untuk katakan itulah tanda anak derhaka. Sudah bunyi loceng. Tidak mengapa. Saya sebenarnya ada lagi beberapa untuk saya sikap, untuk kita sama-sama nilai macam mana nilai kita terhadap seorang ibu. Oleh kerana masa mencuburi saya menyeru satu perkara saja. Satu saja. Tidak perlu anda menyayangi ibu anda, tetapi anda perlu mencintai ibu anda. Kerana dengan cinta ibu anda, pasti anda akan selamat dunia akhirat. Mana-mana agama, saya yakin dan pasti, untuk diajak berdebat sekalipun, saya katakan ibu merupakan adalah tunjang terhadap kehidupan kita. Tanpa ibu, kita tiada di dunia. Sekian, terima kasih.